A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kita bertemu lagi di dalam sesi live bersama dengan saya pada malam ini. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita ucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnianya Allah Taala memberikan keizinan kepada kita untuk kita ada pada malam ini. Alhamdulillah. Siapa yang dah masuk tu minta tolong hi sikit, say hi sikit. Okey. Baik. Sebenarnya kita bersyukur dengan cara kita memberi dengan lebih banyak lagi. The more you give, the more you get back. Allah Taala juga sebut, la in syakartum la azidannakum, dan barang siapa yang bersyukur maka aku akan tambahkan. Maka kita bersyukur dengan cara kita memberi. Memberi ni dengan cara, kalau kita contohnya pada malam ni kita mempelajari sesuatu ilmu, rasa rugi kalau kita tak memberikan peluang untuk belajar tu bersama dengan kawan-kawan yang lain. Maka kongsikan ilmu kita pada malam ini dengan kawan-kawan yang lain. Tak kisahlah nak buat host party ke, ataupun nak share, okay, nak mesej dekat kawan-kawan untuk jemput masuk, semua boleh, tak ada masalah. Jadi sama-sama kita berkongsi. Malam ni kita punya live masuk ke dalam tajuk yang sangat-sangat menarik, iaitulah 4 personality manusia. Malam ni kita akan kongsikan tentang personality manusia, pengenalan, tuan-tuan. Baik, sahabat-sahabat sekalian, sebelum saya teruskan dengan lebih lanjut, saya terlupa dah 4 hari dah saya live. Saya ingat hari yang pertama, hari tu je yang saya berkongsi pengenalan diri saya. Jadi pada malam ni, sekali lagi pada siapa yang tak tahu, tak kenal lagi, saya ialah Muhammad Imran bin Zainal Abidin. Muhammad Imran bin Zainal Abidin, kepakaran saya ialah membantu pasangan yang akan berkahwin ataupun pasangan yang baru berkahwin untuk mengelakkan pertelingkahan di dalam rumah tangga, mengelakkan bermasam muka di antara suami isteri, sampai lalu berlaga bau pun tak mau tengok muka, sehingga berbulan-bulan lamanya, sampai mak mentua, ibu mentua, bapa mentua, semuanya hairan kenapa jadi macam tu. Okey. Dan mengelakkan pertelingkahan ni, serta mengajarkan kepada mereka, membantu mereka untuk memahami tentang diri kita dan juga pasangan kita, sikap dan perilaku mereka, supaya pertelingkahan begini dapat dielakkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, jadi inilah yang saya buat selama ini, membantu mereka-mereka yang memerlukan. Dan dengan bantuan ini kita bawa pasangan-pasangan ini yang berada di dalam kesusahan, datang dalam keadaan yang muram, sakit hati, kita bantu mereka untuk keluar daripada masalah yang membelenggu mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, malam ini kita akan masuk sedikit tentang personality. Manusia ni terbahagi kepada 4 personality. Tapi sebelum tu kita kena sematkan di dalam diri kita apa yang kita nak daripada ilmu personality. Yang pertama sekali ialah kita nak kenal siapa diri kita. Ini yang pertama. Sebab kalau kita tak kenal diri kita, kita tak akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak akan rasa dekat diri kita dengan pencipta kita. Yang kedua, kita belajar tentang personality adalah untuk kita tahu betapa kita mempunyai kekuatan dalam mana-mana bidang yang sesuai dengan personality kita. Dan kekuatan ini kadang-kadang kita tak tahu, kadang-kadang kita tak perasan kita ada kekuatan ini. Dan bila mana kita tahu kekuatan ini, maka kita perlu untuk memaksimumkan potensinya. Kalau saya bahasakan diri sebagai saya bahasakan perkara ini sebagai meletupkan potensi. Baik tuan-tuan, itu yang kedua. Yang ketiga, tolong kita semua bersedia untuk tahu tentang kelemahan diri kita. Sebab setiap manusia Allah Ta'ala ciptakan ada kebaikan dan ada kelemahan.
Dan di sinilah adilnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab tidak ada manusia yang diciptakan tanpa kelebihan, dan tidak ada manusia yang diciptakan tanpa kelemahan. Dia mesti ada kedua-duanya. Dan kelemahan ini adalah untuk kita pelajari dan kita kongsikan bersama dengan orang-orang yang rapat dengan kita, supaya sama-sama mereka membantu kita untuk mengatasi kelemahan kita. Ini perkara yang sangat-sangat penting. Daripada ilmu personality, inilah tujuan yang paling utama untuk kita capai apabila kita mempelajari ilmu ni, sahabat-sahabat sekalian. Jadi mari kita tengok pengenalan kepada keempat-empat personality yang kita akan belajar dengan lebih mendalam sepanjang kita live bersama dengan saya ni lah, sampai ke depan ni. Malam ni kita cuma pengenalan je. Kita tengok di sini. Okey. Oh, dia nampak terbalik Tak apa, tak ada masalah. Saya akan sebutkan. Sebelah atas ni, personality yang pertama, dia ialah popular sanguine. Yang kedua, sebelah kiri, dia ialah perfect melancholy. Yang ketiga ialah powerful choleric. Dan yang keempat ialah peaceful phlegmatic. Baik, popular sanguine ni, dia ialah satu personality yang ceria dan bersemangat. Okey, dia ceria dan sangat bersemangat. Kalau kita tengok, kita dah boleh kenal. Tengok kalau dia duduk dekat dalam kumpulan orang ramai tu, dia yang gelak paling kuat sekali biasanya dia ialah popular sanguine. Yang kedua, perfect melancholy. Perfect melancholy ni, dia ialah seorang yang sangat-sangat tersusun. Dia juga adalah seorang yang sistematik. Bila dia orang yang tersusun dan sistematik, maka kita tengok dalam segala kerja buat dia, kita tengok dia sangat-sangat tersusun. Kita tengok dapur dia tersusun. Kita tengok tempat sidai baju dia, baju-baju dia semua tersusun. Rumah dia kemas, tempat kerja dia kemas. Okey. Dan yang ketiga ialah powerful choleric. Powerful choleric ni ialah seorang yang tegas, dan biasanya dia adalah seorang yang menjadi ketua di mana-mana tempat dia bekerja ataupun tempat yang dia ada tu, biasanya dia jadi ketua lah. Okey. Ini powerful choleric. Dia born to be a leader. Dan yang keempat ialah peaceful phlegmatic. Peaceful phlegmatic ni ialah orang yang sangat-sangat tenang, dan mereka ni juga adalah orang yang ramah. Mereka suka bersembang, mereka suka melawat dengan orang lain. Cumanya mereka, kalau dibandingkan dengan popular sanguine tadi, mereka ni, kumpulan peaceful phlegmatic ni, mereka kurang bersemangat. Tapi mereka tetap adalah seorang yang ramah. Ini pengenalan kepada empat-empat ni. Boleh saya bagi contoh dengan lebih sikit. Kalau kita tengok sekarang ni viral tentang grup suami masak apa hari ni. Okey. Kalau popular sanguine, dia adalah seorang suami yang kalau dia masak, dia tak sabar-sabar dah. Dia nak masak bagi habis, bagi siap, dan dia nak upload gambar ke dalam grup suami masak apa hari ni. Dia tak sabar-sabar, dan dia tak peduli dah waktu dia masak tu, dia sudip nak jatuh ke lantai, pinggan jatuh semua, berterabur. Dia tak peduli. Yang paling penting ialah dia dapat menunjukkan usaha dia, keseronokan dia, keceriaan dia dapat masak tu. Ni kalau popular sanguine. Kalau perfect melancholy, dia adalah seorang yang sangat-sangat tersusun. Kalau dia nak masak sesuatu, contohnya rendang ayam, dia mesti kena pastikan semua bahan-bahan dia semua terkumpul dulu, ada dekat atas meja, baru dia boleh masak. Lagi satu bahan tak ada, dia tak boleh masak lagi, dia tak boleh mula lagi. Berbeza dengan powerful choleric. Kalau dia masak je. Sambil dia masak tu lah, lepas tu dia nak kena masukkan sayur, dia potong sayur waktu dia tengah masukkan bawang tu. Lepas pada tu mungkin dia nak kena masukkan ayam, waktu tu lah dia potong ayam dan dia masak pada waktu tu. Tuan-tuan, dia buat semua benda serentak pada waktu tu. Itu powerful choleric. Berbeza dengan peaceful phlegmatic. Peaceful phlegmatic ni kalau dia masak, Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah, dia pandai masak. Tapi ada ketikanya dah masak, dah tengah jalan baru teringat, Allahu akbar, garam habis, terlupa nak beli.
Okey, ini 4 personality manusia secara ringkasnya. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, kita dah boleh nampak beberapa 4 jenis personality ni, dan kita dah boleh agak-agak dah kita ni personality yang mana. Baik, sahabat-sahabat sekalian, pernah satu ketika saya pernah uruskan kes apabila seorang isteri kita, dia mengadu kepada kita tentang suami dia. Sekarang ni bila dia cakap apa-apa, semua suami dia tak nak dengar. Bila dia nak cerita apa-apa, semua suami dia tak mau dengar. Bila suami dia balik kerja, letih-letih tu dia nak cerita, suami dia tak mau dengar. Dia buat tak tahu je. Lepas tu bila kalau dia cerita pun, suami dia buat tak dengar je, sambil tengok handset lah, apalah semua. Lepas tu bila dia mengadu kepada kita, sambil menangis-nangis, kita pun bagi jalan penyelesaian dia. Lepas kita dah trace dia punya personality, lepas kita trace dia punya suami punya personality, lepas tu kita tahu dah, oh masalah ni berlaku disebabkan sekian ni, maka kita bagi jalan penyelesaian, satu tindakan yang dia nak kena buat dekat rumah. Dan menakjubkan, dalam tempoh 2 hari je dia buat apa yang kita suruhkan tu. Balik dia laksanakan apa yang kita suruh buat. Bila suami dia balik, dia siapkan air untuk suami dia. Lepas tu dia bawa barang-barang apa yang dia suami dia bawa balik, pakaian suami dia, beg suami dia, semua dia simpan dengan elok. Tapi dia tak bercakap apa-apa. Okey, sampailah hari yang kedua, bila suami dia balik, masih dia buat macam tu. Lepas tu malam tu suami dia tanya kepada dia, apa yang berlaku kepada awak? Okey. Dan lepas tu dia kata tak ada apa-apa. Lepas tu suami dia kata, sebenarnya saya yakin awak ada belajar sesuatu daripada buku, ataupun ada kawan-kawan awak yang mengajar awak, ataupun awak ada tengok video yang dekat mana-mana lah, motivasi ke apa ke. Namun saya dapat melihat perubahan yang awak lakukan, suami dia kata. Dan dia kata apa? Sebenarnya dalam tempoh 2 hari ini, saya sangat-sangat seronok dengan suasana rumah kita. Sebab apa? Sebab saya rasa sangat tenang tanpa bunyi bising. Rupa-rupanya, tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, suara isteri dia yang selalu bercakap tu, selalu bising tu, okey, dia anggap sebagai satu suara suasana yang membunuh kedamaian dia. Suami ni rasa macam tu. Sebab apa? Sebab isteri ni yang saya sebut tadi, personality yang pertama, popular sanguine, dan suami dia ialah peaceful phlegmatic, yang last sekali, dan dia perlukan kedamaian, ketenangan. Dan dia katakan kepada isteri dia, dia kata, abang sangat seronok dengan suasana pada 2 hari ini. Abang rasa rumah kita jadi relax, jadi tenang. Dan kalau sayang nak tahu, abang nak bagi tahu satu benda, nak jujur satu benda. Apa dia? Abang dah ambil keputusan sebenarnya dalam setahun perkahwinan kita ni, disebabkan abang memang sangat tak tenang dengan duduk kat rumah ni. Jadi abang sebenarnya dah ambil keputusan untuk nak kahwin seorang lagi. Mak tolong cari, dan dah jumpa pun calon dia. Ya, sebab apa? Sebab abang tak tenang. Tapi disebabkan sayang, dalam tempoh 2 hari ni sayang berubah, abang ambil keputusan untuk abang batalkan benda tu. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Tuan-tuan, apa yang diceritakan oleh isteri ni kepada kami, dicerita dalam keadaan yang menangis, tuan-tuan. Sebab dia tak dapat tahan tangisan dia, menangis-nangis dekat dalam telefon. Sebab apa? Sebab rupa-rupanya pada ketika dia cerita kepada kita tentang suami dia bersalah macam ni, melakukan kesalahan macam ni, tak peduli dia macam ni. Rupa-rupanya perubahan tu bermula daripada dalam diri kita sendiri, bermula dengan tindakan kita sendiri. Itulah yang saya sebut dekat di dalam pembentangan semalam, live semalam. Saya katakan ilmu personality adalah ilmu untuk kita mula mengubah diri kita, bukan mula mengubah orang lain. Jadi daripada sini kita dapat faham, apabila kita tengok personality orang lain, kita tahu bagaimana untuk kita nak berinteraksi dengan dia, bagaimana untuk kita sesuaikan diri kita dengan dia. Barulah perhubungan tu akan jadi
baik, akan jadi selesa dan membawa kebahagiaan. Cukuplah bila saya ceritakan tentang ini adalah pengenalan, dan bermula pada esok malam insya-Allah saya akan bawa saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian untuk pergi kepada satu-satu personality dan kita bedah, buat postmortem satu-satu personality itu secara mendalam. Ini sikap dia, ini sifat dia, ini perangai dia, ini perilaku dia. Dia suka benda yang macam ni, dia tak suka benda yang macam ni. Kita pergi satu-satu secara mendalam. Saya nak kita tahu siapa diri kita. Saya nak kita tahu siapa suami kita, siapa isteri kita, siapa anak-anak kita. Saya nak kita tahu benda ni. Supaya apa? Supaya kita boleh bawa kebahagiaan tu ke dalam keluarga kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, perkongsian pada malam ni kita relax je. Cukup. Cukup dengan sedikit yang saya berikan tadi. Namun sedikit yang saya perlu tegaskan di akhir ini, tak dapat tidak, sebenarnya kita buat live ni adalah untuk kita bantu adik-adik kita, saudara mara kita yang dekat-dekat nak kahwin dah, ataupun ada perancangan nak kahwin, dah ada pasangan, ataupun baru kahwin setahun 2 tahun, di bawah 5 tahun. Kalau yang dah kahwin lepas daripada 5 tahun pun boleh juga. Datanglah untuk kita tengok balik, kita check balik dekat mana yang menyebabkan keluarga kita selalu bergaduh ni. Apa sebab dia yang berlaku macam tu, dan kenapa keluarga kita asal benda yang kecil-kecil je pun dah bergaduh dah. Perkara-perkara yang remeh-temeh pun boleh bergaduh. Kenapa jadi begitu? Rupa-rupanya persoalan ni boleh dijawab dengan ilmu personality. Dan perkara ini sekali lagi saya tegaskan, kita akan jumpa di live esok malam, lusa malam, tulat dan seterusnya, untuk kita bedah secara mendalam. Mungkin satu personality mungkin ambil masa sehari 2 hari untuk kita bahaskan secara mendalam, supaya kita boleh faham dan kita gunakan ilmu ni untuk kita memperbaiki keluarga kita, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.